Assalamualaikum dan salam sejahtera. Topik pembelajaran kita pada hari ini ialah kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Seperti yang telah kamu belajar pada pembelajaran sebelum ini, bentuk muka bumi di Malaysia terbahagi kepada 4, iaitu kawasan tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut dan saliran. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah menghuraikan kepentingan bentuk muka bumi di Malaysia. Kepelbagaian bentuk muka bumi di Malaysia membolehkan pelbagai kegiatan manusia dijalankan. Kegiatan tersebut berbeza-beza mengikut kesesuaian bentuk muka bumi. Jadi kita lihat kepentingan kawasan bentuk muka bumi yang pertama, iaitu kepentingan tanah tinggi. Yang pertama adalah sebagai kawasan pelancongan. Kawasan tanah tinggi mempunyai pemandangan yang cantik, suhu yang nyaman dan sesuai untuk pelancongan. Suhu yang rendah sekitar lebih kurang 18 darjah Celsius. Contoh kawasan pelancongan di kawasan tanah tinggi ialah Bukit Bendera dan Gunung Kinabalu. Kepentingan kawasan tanah tinggi yang kedua adalah sebagai kawasan pertanian. Kawasan tanah tinggi sesuai untuk tanaman hawa sederhana seperti sayur-sayuran, bunga dan buah-buahan. Contoh kawasan tanah tinggi yang dijalankan untuk aktiviti pertanian adalah seperti Cameron Highland dan Tanah Tinggi Kundasang. Kepentingan tanah tinggi yang seterusnya ialah sebagai jana kuasa hidroelektrik. Kawasan tanah tinggi menerima hujan yang banyak dan juga sebagai kawasan tadahan air hujan dan sesuai untuk penjanaan kuasa hidroelektrik. Contoh empangan di Malaysia adalah Empangan Kenyir di Terengganu, Empangan Temenggor di Perak, Empangan Bakun Sarawak dan Empangan Tenom Bangi di Sabah. Jadi kita lihat gambar contoh kepentingan tanah tinggi, iaitu yang pertama sebagai kawasan pertanian, yang kedua sebagai kawasan pelancongan dan yang ketiga sebagai kawasan jana kuasa hidroelektrik. Kawasan bentuk muka bumi yang kedua ialah tanah pamah. Jadi kita lihat kepentingan kawasan tanah pamah. Yang pertama adalah sebagai kawasan perindustrian dan perdagangan. Kawasan tanah pamah yang dilengkapi kemudahan infrastruktur asas berpotensi menjadi kawasan perindustrian dan perdagangan. Contohnya adalah kawasan perindustrian Shah Alam dan kawasan perindustrian Perai. Seterusnya, kepentingan tanah pamah yang kedua adalah pertanian. Sebagai kawasan pertanian, kawasan tanah pamah memudahkan pertanian padi, getah dan kelapa sawit. Contoh kawasan adalah dataran Kedah Perlis untuk penanaman padi dan dataran Johor terkenal dengan penanaman getah, kelapa sawit dan nanas. Seterusnya, kepentingan tanah pamah yang ketiga ialah sebagai kawasan perhubungan dan pengangkutan. Jalan raya, landasan kereta api dan lapangan terbang mudah dibina di kawasan tanah pamah kerana kawasan tanah pamah mempunyai struktur tanah yang luas dan rata. Contoh kawasan perhubungan dan pengangkutan adalah di lapangan terbang antarabangsa iaitu KLIA dan Lebuh Raya Utara Selatan. Seterusnya, kepentingan tanah pamah yang keempat adalah sebagai kawasan pertempatan. Kawasan tanah pamah yang rata dan struktur tanah yang stabil memudahkan pembinaan pertempatan. Contohnya adalah seperti Johor Bahru, Kuala Lumpur dan Alor di Kedah. Kita lihat gambar kepentingan tanah pamah.
Yang pertama adalah sebagai kawasan pertempatan untuk kawasan pembinaan rumah. Yang kedua sebagai kawasan perindustrian, kawasan perkilangan ataupun kita gelar sebagai perindustrian. Yang ketiga sebagai kawasan untuk membina kawasan perhubungan dan pengangkutan. Dan yang keempat adalah sebagai kawasan pertanian. Seterusnya kita lihat bentuk muka bumi yang ketiga iaitu saliran. Apakah kepentingan saliran? Apakah kepentingan sungai dan tasik di Malaysia? Kita lihat kepentingan sungai dan tasik ataupun saliran yang pertama adalah sebagai sempadan. Sungai di Malaysia ada yang dijadikan sebagai sempadan negeri dan sempadan antarabangsa, iaitu memisahkan antara negeri dan memisahkan antara negara. Contohnya adalah Sungai Golok dijadikan sebagai sempadan Thailand dan Malaysia. Sungai Bernam adalah sebagai sempadan negeri Selangor dan Perak. Yang kedua, kepentingan saliran yang kedua adalah sebagai pengairan dan penjanaan kuasa hidroelektrik. Sungai dijadikan kawasan pengairan, contohnya seperti Sungai Kelantan untuk pengairan padi sawah dan seterusnya dijadikan empangan untuk menjana kuasa hidroelektrik. Contoh empangan Tenom, Pangi dan empangan Pergau di Kelantan. Kepentingan saliran yang ketiga adalah sebagai perhubungan dan pengangkutan. Sungai juga digunakan untuk mengangkut kayu balak dan juga penumpang seperti Sungai Rajang dan Sungai Kinabatangan, terutamanya untuk mengangkut penumpang ke kawasan-kawasan pedalaman seperti di Sarawak. Kepentingan saliran yang keempat adalah sebagai kawasan perikanan. Dijadikan kawasan penternakan sangkar dan penangkapan ikan air tawar. Contohnya seperti Sungai Pahang, Sungai Rajang dan Tasik Kenyir. Kita lihat gambar kepentingan saliran. Yang pertama adalah sebagai sempadan, memisahkan antara negara ataupun antara negeri. Yang kedua sebagai kawasan perikanan. Yang ketiga adalah sebagai perhubungan dan pengangkutan. Dan yang keempat sebagai pengairan dan penjanaan hidroelektrik. Kita lihat kepentingan bentuk muka bumi yang keempat iaitu kepentingan pinggir laut. Kepentingan pinggir laut yang pertama adalah untuk perikanan. Perikanan pesisir pantai dan laut dalam menjadi sumber protein dan sumber pendapatan seperti di Kuala Selangor, di Sandakan Sabah dan Kuala Muda di Kedah. Kepentingan pinggir laut yang kedua adalah sebagai pelancongan kerana kawasan pinggir laut mempunyai pelbagai ciri fizikal yang menarik seperti terumbu dan pantai berpasir yang menggalakkan kegiatan pelancongan seperti di Pulau Langkawi dan Pulau Dioman. Kepentingan pinggir laut yang ketiga adalah sebagai perlombongan. Pesisir pantai yang kaya dengan sumber mineral seperti petroleum dan gas asli. Contohnya seperti pesisir pantai Terengganu dan Sarawak. Kepentingan pinggir laut yang keempat adalah sebagai pelabuhan. Kawasan berteluk dan terlindung dari tiupan angin kencang serta dalam sesuai sebagai tapak pelabuhan. Contoh kawasan pelabuhan di Malaysia adalah Pelabuhan Kelang dan Pelabuhan Pasir Gudang. Kita lihat contoh gambar kepentingan pinggir laut. Yang pertama adalah sebagai kawasan pelancongan. Yang kedua perikanan.
yang ketiga perlombongan, dan yang keempat pelabuhan. Okey, kita imbas kembali pembelajaran kita pada hari ini, iaitu tentang kepentingan bentuk muka bumi di Malaysia. Okey, kita lihat kawasan yang pertama iaitu tanah tinggi. Kepentingan tanah tinggi adalah sebagai kawasan pelancongan, kawasan pertanian dan menjana kuasa hidroelektrik. Bentuk muka bumi yang kedua iaitu tanah pamah. Kepentingannya adalah sesuai untuk aktiviti pertanian, pertempatan, perhubungan dan pengangkutan serta perindustrian dan perdagangan. Okey, bentuk bumi yang ketiga iaitu saliran. Apakah kepentingan sungai dan tasik ataupun apakah kepentingan saliran? Iaitu sesuai untuk aktiviti penternakan dan penangkapan ikan air tawar, penjanaan kuasa hidroelektrik, perhubungan dan pengangkutan, serta sempadan negeri dan antara bangsa. Okay, bentuk muka bumi yang keempat iaitu pinggir laut. Apakah kepentingan pinggir laut? Ia sesuai untuk aktiviti pelancongan, perikanan, perlombongan dan pelabuhan. Okay, ini adalah rumusan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk latihan, buat modul geografi tingkatan 1 di muka surat 12 hingga 15. Ini adalah muka suratnya. Kamu boleh rujuk buku teks dan juga rujuk video ini untuk menjawab latihan. Kita akan bincangkan jawapan latihan pada hari yang akan datang. Selamat membuat latihan dan selamat belajar di rumah.